Ah, sorry, rasanya tak ada internet ke tadi? Internet lah punya line problem. So saya start balik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ahad, esok hari Senin dah, esok kerja. Alright, so tajuk malam ni, saya nak share tentang lah credit card. Tadi dah ada explain sikit, tapi dah, apa ni, dah putus rasanya internet kot, rasa tak okey. Ni dah, saya dah restart balik. Macam harap okey lah, harap tak ada, apa ni, loading lagi lah. Alright, so start lah. Alright, so jenis-jenis credit card, sejenis credit card yang ada, yang saya nak share yang malam ni lah 7. Alright. 7, saya terang balik daripada mula-mula. Penat aku terang tadi, dah separuh dah. Dia putus. Yang pertama ialah credit card yang jenis rebate tunai. Rebate tunai tu dia sebilangan kecil apa yang kita belanja, kita akan bank tu akan bagi balik pada kita, sama ada dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk cek tu jarang lah biasanya, ataupun dalam bentuk dia akan kreditkan balik duit tu ke dalam kita punya account. Biasanya yang tu dia ada limitation, dia ada cap lah. Biasanya kalau contoh belanja RM1,000, dia just bagi balik dalam RM50 macam tu je. Tapi at least okey lah, belanja RM1,000 dapat balik RM50, at least ada duit lah juga kan. Lagi yang kedua, credit card yang jenis MICE. MICE tu yang kalau jenis, korang kalau jenis suka travel sesuai untuk MICE. Sebab bila kita spend, bila kita belanja, dia boleh increasekan point kita dekat dalam kita punya, contoh lah, credit card yang saya tahu yang ada joint venture dengan syarikat penerbangan. Contoh kalau saya tak silap, Citibank dia ada linkkan dengan AirAsia. Jadi bila kita belanja dekat AirAsia, kita belanja dekat AirAsia pula. Kita belanja dekat mana-mana. So point yang kita dapat tu, dia akan tambahkan point kita punya yang airlines punya. Contohnya kalau AirAsia dia pakai BigPay ataupun BigPay ke BigPoint. Macam tu lah, dia pakai benda, tapi kiranya yang kita guna tu dia akan top up ke dalam kita punya yang tu lah, yang BigPay ataupun BigPoint tu lah. Alright. So jadi yang jenis suka travel lah, sesuai lah pakai yang Air Miles punya. Right. Selagi yang ketiga, credit card yang jenis reward. Reward tu dia sama macam yang credit card yang dapat point tadi. Cumanya beza dia boleh biasanya untuk reward ni dia boleh tebus barang ataupun servis. Contohnya macam barang lah, contoh bila belanja dekat Maybank, gunakan kad kredit Maybank, biasanya kita boleh, bila dah kumpul poin banyak-banyak, biasanya contoh dia boleh tebus vacuum, dia boleh tebus kipas rumah, kipas dinding macam tu. Nah, dari situ bila poin kita dah banyak gila dah, so dia dari situ bila kita fikir secara positif side, dia dah boleh dapatkan jimat banyak wang lah, walaupun sebenarnya kita guna point tu je. Kiranya tak, contoh dapat untuk dapat vacuum, so kita dah tak perlu beli vacuum lah kiranya. Sebab dapat, kita boleh claim vacuum tu daripada point yang kita guna tu je. Tapi dia memerlukan certain point lah, maksud contohnya macam vacuum, contoh katalah dia nak 100,000 point. Jadi bila kita spend 100,000 tu, kita boleh claim lah benda-benda macam tu. Alright. Lagi yang keempat adalah credit card untuk petrol. Yang ni jenis biasanya macam kalau kalian jenis yang selalu ada atas jalan raya ataupun kerja outstation ataupun selalu terperangkap dalam jam, yang tu standard lah tu, jam tu. Yang tu sesuai sebab yelah, biasanya kita akan guna petrol dengan banyak. Jadi bila kita selalu mengunjungi petrol pump, dia kiranya boleh credit card yang kita guna untuk isi minyak tu, dia boleh claim balik sama ada voucher minyak ataupun barang-barang yang ada dalam kedai tu lah. Contohnya macam Mesra, dia biasanya dia akan joint venture dengan Petronas kalau saya tak silap. Kat Mesra yalah, Petronas dengan Maybank, Ikuan Petronas tu, Ikuan Maybank tu dia ada joint venture dengan Petronas. Jadi benda tu kita boleh gunakan credit card tu yang jenis
dapat rebate petrol boleh gunakan untuk kita tebus petrol lah kiranya. Right. Jadi untuk long term punya usage, yelah biasanya guna, kalau jenis orang tu jenis banyak travel, biasanya dalam setahun 2 tahun lah dia akan ulang rutin yang sama. Jadi dekat situ dah boleh dapat jimatkan wang dah untuk isi minyak bila kita dapat voucher petrol tu. Right. So yang kelima ialah credit card untuk bisnes. Credit card untuk bisnes ni biasanya yang nama pun bisnes. Biasanya untuk orang bisnes lah kiranya. Untuk orang bisnes tak kisahlah dia bisnes besar ke, bisnes kecil ke, biasanya SME lah ataupun yang besar-besar pun boleh. Dia boleh dapatkan credit card tu untuk dia punya bisnes je. Tujuan dia biasanya untuk uruskan operasi lah, sebab kadang-kadang ada jenis bisnes yang memerlukan modal yang besar. Jadi bila modal yang besar, kadang-kadang ada company yang tak ada cash. Yang tu bukanlah nak cakap standard ke. Adalah yang company yang tak ada cash untuk run dia punya bisnes tu. Jadi bila ada credit card untuk bisnes tu, at least benda tu boleh meringankan beban pengusaha ataupun usahawan tu untuk dapatkan kira barang-barang untuk dia buat bisnes lah kiranya. Alright. Lagi satu lagi tujuan credit card untuk bisnes ni, dia boleh pisahkan antara perbelanjaan peribadi dengan perbelanjaan untuk bisnes. Contoh macam saya buat bisnes sewa rumah. Jadi untuk sewa rumah, saya ada potensi untuk saya beli barang, untuk saya set up rumah sewa tu, sama ada kalau saya tak guna credit card untuk bisnes, saya berkemungkinan akan gunakan credit card personal saya untuk tujuan bisnes. Yang tu dia sebenarnya tak bagus untuk kesihatan kita punya bisnes lah, ataupun kita gunakan credit card bisnes tu untuk personal use. Jadi benda tu tak bagus bila kita campur dua-dua tu. Dia untuk personal, untuk credit card untuk bisnes, guna untuk bisnes. Dia tak boleh campur. Bila dia campur, dia akan jadi haru biru lah, sebab kita personal, kita bukannya gunakan untuk perbelanjaan company. Jadi dia akan bercampur lah kiranya. Yang tu akan jadi pening. Sebab saya sendiri pernah mengalami sebenarnya tu awal-awal dulu. Yang itulah aku beli buat pergi makan dekat mana-mana. Yang itulah aku buat pergi beli barang rumah sewa. Last bila audit firm, audit pula, tax agent minta untuk dia nak buat apa panggil tu, dia minta bank statement macam campur lah kiranya. Jadi macam dia tanya kenapa ni ada tu, takkan makan takkan saya tak rumah pun nak claim makan, dia tanya. Jadi macam benda tu mengganggu lah sedikit sebanyak, bukan sedikit, sebanyak sebenarnya. Dia banyak mengganggu kita punya perbelanjaan sebenarnya, pengurusan perbelanjaan pula. Right. Jadi credit card untuk bisnes tu dia dari segi in terms of ganjaran dia kita boleh dapat bila kita berurusan dengan vendor. Contohnya saya ambil barang banyak dengan vendor ataupun dengan supplier. Jadi dari situ bila credit card tu dia macam ada link dengan supplier tu, kiranya kita dah boleh kira kautim lah, bahasa mudah dia boleh kautim dengan vendor tu untuk dapatkan extra ataupun privilege. Contohnya macam privilege panjangkan waranti, ataupun mungkin boleh dapat diskaun, mungkin boleh dapat point bila kita belanja, kiranya untuk next purchase dengan company tu kita boleh dapat diskaun lagi. Right, so yang keenam adalah credit card yang boleh menurunkan kita punya kadar faedah. Sebab ada jenis orang yang dia pakai credit card, dia bukan sebab dia tak pandai nak urus credit card, tapi dia kadang-kadang ada orang yang dia dia nak guna credit card untuk dia kumpul point, tapi dia tak ada duit untuk bayar balik. Jadi ada kemudahan credit card yang dia bagi untuk dia, biasanya credit card
kalau kita lambat bayar, biasanya dia akan charge dalam laju ke? Alright. Okay. Biasanya credit card yang kita guna, biasanya kalau kita lambat bayar, dia akan charge dalam 7% kalau saya tak silap interest credit card tu. Kalau saya tak silap 7% ke 15 macam tu. Jadi bila ada credit card yang jenis yang kadar interest dia rendah, yang jenis tak mampu nak bayar segedebuk terus, dia boleh, credit card yang jenis macam tu dia boleh bantu untuk kurangkan kita punya kurangkan kita punya interest lah kiranya. Instead of bayar 15%, mungkin just bayar 7% ke 6% ke. Tapi bagi saya 7%, 6% tu masih lagi tinggi sebab yelah kalau macam PTPTN pun 1% je dia punya interest. Kalau macam loan rumah pun 4% hingga 5% dia punya interest. Jadi kalau bagi saya untuk credit card, kalau 7% tu masih lagi tinggi lah sebenarnya. Alright, lagi yang next ialah credit card Islamik. Yang last tu ialah credit card Islamik. Credit card Islamik biasanya yang kita tahulah, biasanya kita akan apply untuk orang Islam ataupun Muslim, dia akan gunakan credit card yang Islamik punya lah. Dia tak ambil yang konvensional. Tapi credit card Islamik pun dia masih boleh merangkumi yang tadi yang saya explain yang 6 lagi tu. Contohnya dapat rebate tunai ataupun dapat reward untuk credit card ataupun dapat claim point ataupun dapat untuk petrol. Yang tu dia still boleh ada untuk under Islamik punya. Dan tapi bezanya dia untuk Islamik dia tak ada kenakan charge compound. Dan dia tak, yang untuk Islamik punya dia tak boleh gunakan untuk transaksi yang bertentangan dengan agama Islam. Sebab macam hari tu saya macam nak bayar zakat kan. Nak bayar zakat saya nak bayar dengan pakai credit card. Jadi bila nak bayar zakat tu dia tanya, credit card tu ada Islam adakah credit card tu adalah credit card yang Islamik. Jadi bila saya check macam tak ada. Sebab masa tu tak tahu lagi, 2-3 tahun lepas lah. Jadi benda tu sedikit sebanyak dia mempengaruhi jugalah kita punya transaksi. Jadi macam bila untuk Islamik tu dia boleh guna hanya untuk yang Islamik je lah kiranya. Alright. Jadi sebagai konklusinya, cepat saya sebenarnya ni. Biasanya habis setengah jam. So jadi sebagai konklusinya, credit card yang mana sesuai untuk kita. Yang tu bergantung pada diri sendiri. Kalau macam saya jenis yang suka kumpul point sebab saya nak claim barang. Sebab tu yang saya punya admin post tajuk apa tadi, macam mana saya boleh belanja IKEA free dia post. So bila saya belanja banyak point kiranya, so saya boleh gunakan point yang ada tu untuk convert kepada IKEA card. Contohnya yang saya pernah dapat adalah macam ni. Yang ni yang saya pernah redeem lah. Mana dah? Ni. Nampak tak? Ni. Dia dapat ni. IKEA gift card tu. Kiranya bila dapat IKEA gift card tu, saya gunakan IKEA card tu untuk saya untuk tebus lah apa-apa barang dekat IKEA. Sebab tu yang saya pernah dapat, yang saya pernah tebus dalam 400-500 untuk set kelas set macam sofa yang biasa-biasa tu. Jadi yang tu dah boleh dapat free dah kiranya. So jadi berbalik kepada conclusion tadi, yang credit card yang mana yang sesuai, yang tu bergantung kepada kita sebenarnya. Bergantung kepada kita kita nak guna, kita jenis yang macam mana. Kalau kita jenis yang suka travel, ambillah credit card yang boleh boleh dapat claim untuk travel punya. So jadi benda-benda macam tu macam mana kita nak tahu, macam kat mana kita nak tahu credit card tu ada bank tu ada offer untuk travel ke tak ataupun bagi cashback ke tak. Dari situ kita boleh tengok. Macam saya biasanya saya akan survey dekat Halal Money ataupun imoney.com. Kat situ dia ada kita isi je apa yang kita nak. Contohnya kita nak untuk travel ataupun petrol ataupun cashback. Nanti dia akan suggestkan apa credit card yang sesuai dengan gaji kita masa tu. Berbalik pada gaji, biasanya
dia biasanya credit card tu dia ada dua limit lah yang saya tahu. Dia ada satu yang untuk 5,000 yang biasanya untuk 5,000 dan satu lagi untuk yang boleh untuk 10,000 punya. Biasanya yang 5,000 tu yang biasanya yang gaji yang rendah sikit nak banding biasanya bawah RM3,000 untuk kita dapatkan credit card limit untuk 5,000 dan limit untuk uh, 10,000 biasanya harga gaji kita 3,000 dah ke atas. Alright. So jadi credit card tu kiranya limit tu dia bergantung kepada gaji kita lah kiranya. Alright. So conclusion tambahan lagi, banyak betul conclusion aku. Conclusion tambahan lagi, dia credit card ni dia macam api. Dia boleh jadi kawan dan dia juga boleh jadi lawan. Cumanya pokok pangkalnya dia berbalik kepada kita sendiri. Berbalik kepada kita macam mana cara kita guna, macam mana kita nak uruskan credit card tu, macam mana cara pembayaran kita. Jadi kadang-kadang ada orang pakai credit card, dia tahu beli, dia tahu belanja je tapi tak tahu nak bayar balik. Ataupun dia bayar balik 5% je minimum amount yang dia dah pernah belanja tu. Jadi kat situ bank boleh nampak kita punya corak pembayaran. Corak pembayaran kita macam mana, sebab credit card dia masuk dalam Sikris. Rekod Sikris juga. Kalau nak tahu yang sebelum video saya ada sebelum ni saya ada terang apa tu Sikris. Dan nanti saya pun ada tengok, saya pun ada tunjuk juga tentang credit card kat dalam tu. Nanti boleh rujuk kat situ lah kalau nak tahu tentang Sikris tu. Jadi credit card tu dia apa sedap ni. Credit card tu dia boleh jadi lawan, dia boleh jadi kawan juga. Macam saya jadikan credit card tu sebagai kawan untuk saya dapatkan poin untuk saya tebus barang-barang IKEA dengan lagi banyak, dengan lagi banyak lah kiranya. Alright. Apa lagi? Okay, so kita pilihlah ikut kesesuaian kita, yang mana yang sesuai dengan kita. Kalau macam saya cakap tadi lah, kalau kita jenis yang suka travel, pilihlah credit card yang yang bagi miles punya point. Kalau jenis kita yang suka selalu ada jam, pilihlah yang bagi petrol punya rebate. Macam tu lah dia punya konsep dia senang je. Dia bergantung kepada kita punya kesesuaian. Dia tak semestinya sama. Contohnya A dengan B. Contohnya A ambil credit card untuk rewards punya, untuk dapatkan ganjaran. Tapi B, dia tak semestinya B pun kena ambil yang sama. B boleh ambil yang untuk contoh untuk petrol ataupun gunakan untuk apa lagi? Untuk rebate tunai, macam tu. Dia boleh macam-macam. Dia konsep dalam kewangan, sebenarnya paling asas konsep kewangan, dia A dengan B tak akan sama game dia. Dia bergantung kepada financial punya condition seseorang tu. Keadaan keadaan kewangan orang tu lah kiranya. Jadi kalau kita ni jenis yang rasa yang macam tu, kita pilihlah yang credit card yang macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Jadi saya rasa tu sahaja daripada saya. Dah 18 minit. Lama juga 18 minit pun, walaupun terang pasal credit card je. Saya rasa tu sahaja daripada saya. Nanti apa-apa kalau tu boleh, kalau ada komen boleh drop komen kat bawah. Sebab tu dah ada cakap, laju ni cakap, slow sikit cakap. Saya pun kadang-kadang tak perasan bila cakap tu laju lah sebenarnya. Bila live ni tak rasa laju, tapi bila saya playback balik lepas tu 2-3 kali cakap, aku cakap laju punya sebenarnya. Macam mungkin lepas ni kena improve lah kiranya, kena improve cara bercakap yang tak boleh cakap laju sangat lah. Mungkin apa yang keluar daripada mulut ni sama dengan apa yang fikir kan. Dia fikir macam tu terus keluar sembuh je kan. Right. Saya rasa tu saja daripada saya. Selamat berhujung minggu, esok dari Senin. Mana yang kerja tu kerja, mana yang buat bisnes tu semoga bisnes mendapat rezeki yang lebih lah hari Senin. Kerja rajin-rajin lah. Saya rasa itu saja dari saya. Jadi saya akhiri saya punya live malam ni sekarang. Alright, saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam esok ada lagi tajuk lain.
nanti MB saya upload tajuk lain, tengok dia buat tajuk apa. Alright, Assalamualaikum.